Hari ini insya-Allah kita akan bincangkan usul ke-52. Ini usul ke-52, iaitu hadis-hadis yang menyatakan Khadir dikurniakan umur yang panjang dan beliau masih hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah telah bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam. Semuanya maudhu'. Sama ada pertemuannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sihat atau ketika baginda hampir wafat. Demikian juga dengan hadis yang menyebut tentang kedatangannya untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat dan mengucapkan takziah kepada para sahabat serta ahli keluarganya. Hadis-hadis yang menyatakan Khadir hidup hingga ke akhir zaman juga sama keadaannya. Maknanya maudhu' lah. Oleh kerana cerita tentang Khadir ini dia banyak sudut, maka saya cadangkan ia dibahagikan kepada beberapa usul. Paling tidak ada 2 lagi usul berkenaan dengan Khadir ini. Khadir itu yang betulnya. Ada juga orang sebut Khidir, Khaidir, itu sebutan sajalah. Dari segi yang sebenarnya ialah Khadir. Kita tidak nak bincang di sini nama sebenarnya apanya, tidak. Tapi kira-kiranya semua sudah maklum. Nama ini lebih popular lagi daripada nama sebenarnya. Jadi kita kira pakai nama ni sajalah. Okey. Seperti saya sebutkan dalam usul 52 ni, semua hadis-hadis berkenaan dengan Khadir, seorang yang dikurniakan umur yang panjang, masih hidup lagi di zaman Rasulullah, bahkan terus hidup hingga ke akhir zaman. Kalau ada hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menyebutkan benda-benda ni, jangan pakai. Itu mudah saja. Jangan pakai. Cerita lah macam mana orang cerita pun, kalau dari segi hadis tak ada. Tak ada. Mudah saja. Sebab itu penting usul ni, kita faham usul ni. Dengan kita faham ni, sebenarnya banyak perkara lagi. Nanti akan ada usul ke-53, 54. Itu pun berkenaan dengan Khadir lagi. Yang kali ini kita nak bincangkan tentang dia hidup hingga zaman Nabi tu dia ada lagi. Dan dia pernah pergi berjumpa. Berjumpanya adalah keadaannya seperti yang kita akan tengok nanti. Bahkan ada pendapat lah yang dikaitkan dengan hadis. Sebenarnya tidak hadis. Bahawa Khadir itu akan ada sampai ke zaman Dajjal keluar. Dajjal yang sebenar keluar itu, zaman Nabi Isa turun tu, masa tu dia hidup lagi. Jadi dia ni hidup sejak bila? Kalau kita sebenarnya di dalam syarah Bukhari yang saya buat, sebenarnya telah buat dah sebenarnya, dan kita telah pun bentangkan di iPaksi. Dalam syarah Bukhari itu lebih detail lagi lah daripada di sini. Sebab kita tengok dari banyak sudut dan banyak lagi hadis-hadis yang tidak disebut di sini, saya telah bincangkan di situ. Tetapi bahagian tu belum lagi dicetak, belum lagi dicetak. Hanya tersebar dalam bentuk begitulah, photostat, fotokopi gitu ya. Dan dalam bentuk nota-nota yang berasingan begitu. Dia ada, saya telah bincangkan di dalam bab Mawaqit As-Salah. Kalau nota 8 ada situ, ada sebut. Jadi Khadir ini ada mengikut setengah-setengah ulama tu, kononnya ada riwayat lah. Dia ni anak, salah seorang anak Nabi Adam. Kalau anak Nabi Adam, ketika mula-mula dunia, awal dunia lagi lah, manusia ni di dunia. Ada yang kata dia ni bukan anak Adam betul, tapi anak cucu dia sebelum Nabi Nuh.
Kalau zaman tu pun ialah lama sangatlah. Yang jelasnya kita tengok walaupun dalam Quran dia tak ada sebut nama Khadir itu, tak ada dalam Quran. Dia sebut abdan, hamba begitu. Hamba yang soleh. Hamba yang soleh. Gitu dia disebut. Cuma dalam hadis ada sebut. Dalam Bukhari, dalam apa dia sebut Khadir. Begitulah Khadir. Di zaman Nabi Musa. Bertemu pula dengan Nabi Musa di situ. Jadi kalau kira daripada zaman Nabi Adam sampai kepada zaman Nabi Musa tu berapa ribu tahun dah situ. Daripada Nabi Musa sampai kepada zaman Nabi kita tu berapa ribu tahun pula. Lepas tu daripada zaman Nabi kita tu wafat sampai sekarang ni 1444 tahun dah. Kalau kira daripada hijrah pun. Tahun hijrah. Lepas tu Dajjal apa Nabi Isa tu bunuh dia. Tak tahu bila tu. Berapa ribu tahun, berapa ratus tahun tak tahu. Jadi panjang benar lah umur dia. Kiranya setakat yang diketahui disebut-sebut lah. Tak ada lagi orang lain sepanjang itu umur. Manusia atas muka bumi ni. Jangan kira lah Nabi Isa. Kalau kira Nabi Isa pun tidak lebih panjang daripada dia. Itu Nabi Isa bukan hidup di bumi. Yang kira di bumi ni. Dia ni disebutkan hidup di bumi. Bukan di langit. Kalau Nabi Isa tu diangkat ke langit orang kata. Lainlah ceritanya. Alam lain. Walau bagaimanapun dia kemudian daripada Nabi Musa lagi. Yang ni sama Nabi Adam lagi. Kalau kita terima yang tu lah makna lama sangat lah. Jadi betul ke begitu? Lepas tu tambah-tambah pula sekarang ni ditambah dengan macam-macam cerita. Macam-macam cerita dikaitkan dengan Khadir itu. Seolah-olahnya ini ada kaitan agama yang sebenarnya tidak ada langsung. Agama tidak bertanggungjawab. Kalau ada orang sesat, ada orang bohong, ada orang macam-macam lah jadinya, itu tak ada kena-mena dengan agama sebenarnya. Agama tak ajar pun itu. Itu kesilapan dia sendiri. Kesilapan dia sendiri. Ada yang bertapa sampai jadi gila lah macam-macam. Bertemu dengan Khadir. Ada yang terima tarekat. Nabi Khadir ijazahkan kepada dia. Ada yang terima salawat. Ada macam-macam lah ceritanya. Orang sampai kau orang nak beranak, susah nak beranak, mari Khadir. Jadi mudah beranak. Kononnya cerita macam-macam. Ini semua kerana tersebarnya benda yang tidak berasas seperti ini. Kalau kita tengok dari sudut hadis, kajian hadis yang rapi dan teliti, tak ada satu pun yang sahih. Tak ada satu pun yang sahih. Paling baik pun hadis-hadisnya dhaif jiddan. Itu dia tengok dari sudut sanad. Tengok dari sudut sanad. Kalau tengok dari sudut kandungan dia, isi dia, tak boleh. Memang maudhu, tak boleh. Dengan sebab itu kita perlu pelajari perkara ini. Memandangkan benda ni sentiasa ada. Lama-lama kita dengar ada sana pula yang mengaku dia Khadir lah, dia bertemu dengan Nabi Khadir lah. Beginilah cerita Nabi Khadir itu, macam-macam cerita. Kalau bertemu saja sekadar tu boleh tahan lagi. Ni cerita macam-macam pula. Masyarakat kita orang awam ni terima saja. Apa yang orang cerita terima. Itu malangnya. Sebab ini semua sebab tak belajar. Kalau belajar, insya-Allah kita selamat daripada semua tu. Ini pun satu bentuk fitnah akhir zaman juga ni sebenarnya. Satu bentuk fitnah ujian Tuhan kepada umat Islam di akhir zaman. Baik, di bawah ini dikemukakan 3 contoh bagi usul ke-52 ini. Contoh pertama. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fil masjid fasami'a kalaman min wara'ihi fa idza huwa biqa'ilin yaqul Allahumma a'inni ala ma yunajjini mimma khawwaftani faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina sami'a dhalik ala tadummu ilayha ukhtaha faqala ar-rajul Allahumma rzuqni shawqa as-salihin ila ma shawwaqtahum ilayh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya Anas bin Malik, idhhab ya Anas ilaihi faqul lahu yaqulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru li. Faja'ahu Anas faballaghahu faqala ar-rajul ya Anas i'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warji' ilayya kama anta. Faraja'a. Ni fa'astathbituhu, mengikut baris yang kita ambil berdasarkan kopi inilah, daripada kitab Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi. Tetapi saya nampak tak berapa tepat di situ dari sudut maknanya kalau kita pakai sebagai fi'il mudhari' di sini. Yang lebih tepatnya ya fi'il amar, fastathbithu, begitu. Fastathbithu, jadi tak tu mati ya. Dan itu bukan hamzah bukan, tapi alif saja. Maknanya fi'il amar daripada istathbata yastathbitu. Jadi amarnya istathbit. Itu yang lebih tepat di sini. Fastathbithu. Faqala sallallahu alaihi wasallam qul lahu na'am. Faqala lahu idhhab. Faqul lahu inna Allah faddalaka 'ala al-anbiya mithla ma faddala bihi Ramadan 'ala asy-syuhur wa faddala ummatak 'ala al-umam mithla ma faddala yawm al-jum'ah 'ala sa'iril ayyam. Fadhahabu yanzurun fa idza huwa al-Khadir alaihi salam. Ni siapa nak baca ni? Saya dah baca dah teks itu. Siapa nak baca terjemahan dan seterusnya? Silakan. Ambil bahagian. Ali Hanifah daripada Sumatera. Ali Hanifah ya. Ya. Silakan. Bermaksud bahawasanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam masjid. Lalu baginda mendengar ada orang sedang bercakap di belakangnya. Rupa-rupanya dia sedang berdoa. Katanya, ya Allah, tolonglah aku dalam melakukan sesuatu yang dapat menyelamatkanku daripada ancamanmu terhadapku. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapannya itu, baginda terus bersabda, kenapa engkau tidak sambungkan doa itu dengan doa seterusnya? Maka orang itu meneruskan doanya dengan berkata, ya Allah, kurniakanlah kepadaku kerinduan orang-orang saleh kepada apa yang engkau telah buatkan mereka merindui. Mendengar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas berkata kepada Anas bin Malik, pergilah engkau kepadanya wahai Anas dan katakan kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta supaya engkau beristighfar untuknya. Maka pergilah Anas menyampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepadanya. Orang itu pun berkata, wahai Anas, pergilah kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapatkan kepastian daripadanya. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah kepadanya, ya. Setelah itu barulah dia berkata kepada Anas, pergi dan ceritakanlah kepadanya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah telah melebihkanmu daripada nabi-nabi yang lain, seperti dia telah melebihkan bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lain. Dan dia melebihkan umatmu daripada umat-umat yang lain, seperti dia melebihkan hari Jumaat daripada segala hari. Mereka kemudiannya pergi untuk melihat. Rupa-rupanya dia Khadir alaihi salam. Jadi kalau kita tengok itu terjemahannya, kemudian rujukannya ini antara rujukannya. Mungkin kalau kita nak tambah lagi boleh cari lagi, lebih daripada ini pun ada lagi. Tapi ini pun kira-kiranya sudah cukup dah untuk nak tengok di mana tempatnya ada apa yang dikatakan sebagai hadis ini. Apa yang dikatakan sebagai hadis ini kita boleh tengok di sinilah, boleh cek di sini. Baiklah, komentar. Yang pertama, hadis di atas telah dikemukakan oleh Ibnul Jauzi
dengan sanad berikut. Kalau sanad Ibnul Jauzi begini. Ini sanad Ibnul Jauzi. Yang jadi masalah di dalam sanad ini dua orang ni. Baik, saya gariskan. Abdullah bin Nafi' dan Kathir bin Abdullah. Ini Kathir bin Abdullah. Ini yang jadi masalah. Kathir bin Abdullah bin Amr bin Auf. Daripada ayahnya, daripada datuknya. Amr itulah. Daripada ayahnya tu Abdullah. Datuknya Amr. Baik. Siapa tadi? Ali Hanifah. Ya, Maulana. Apa nama tadi? Ali Hanifah. Memang gitu kan nama? Ya. Bukan Abu Hanifah Bukan. Ali Hanifah. Oh, baca. Di dalamnya terdapat dua orang perawi yang sangat bermasalah. Pertamanya ialah Abdullah bin Nafi' As-Sa'ir. Yahya bin Ma'in berkata, dia langsung tidak bernilai. Ali bin Al-Madini berkata, dia selalu meriwayatkan hadis-hadis munkar. An-Nasa'i pula berkata, dia perawi matruk. Perawi kedua yang bermasalah di dalam sanad itu ialah Kathir bin Abdullah bin Amr bin Auf bin Zaid al-Muzani. Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal berkata, riwayatnya langsung tidak bernilai. Dia tidak layak ditulis. Ibnu Adi berkata, kebanyakan riwayatnya tidak ada orang lain yang turut meriwayatkannya. An-Nasa'i dan Ad-Daraqutni berkata, dia perawi matruk. Imam Asy-Syafi'i dan Abu Dawud berkata, dia salah satu rukun yang seri dusta. Ibnu Hibban berkata, ada satu nuskah hadis maudhu' diriwayatkannya daripada ayah, daripada datuknya. Hadisnya tidak boleh diriwayatkan dan tidak boleh dimasukkan ke dalam kitab-kitab kecuali dengan maksud menyatakan kehairanan dan kepelitan. Jadi ni dua orang perawi ni kan. Ni perawi ni kalau tak ada nilai langsung, dia langsung tidak bernilai. Laisa bi syai'. Tak ada apa pun, tak boleh nak sebut apa pun dia ni. Mana tak berguna sangatlah. Ni kalau sebut begini ni teruk ni. Lafaz jarh yang teruk. Meriwayatkan hadis-hadis munkar, hadis ni selalu bercanggah dengan riwayat yang sahih. Perawi matruk ni teruk ni. Perawi yang tak boleh pakai langsung. Untuk apa pun hadis dia. Sebagai asas ke atau sebagai sokongan, semua tak boleh. Dia ringan sikit daripada perawi pereka hadis. Ringan sedikit. Mana teruk ni? Mana lafaz jarh peringkat tinggi ni. Perawi yang seperti ini tak boleh pakai. Jadi perawi yang kedua lagi teruk. Sehingga macam kita baca dah tadi, Imam Syafi'i dan Abu Dawud kata dia ni salah satu rukun dusta. Tiang seri, bukan tiang biasa-biasa, tidak. Kalau bab dusta ni, bab mengarut ni, dia adalah rukun, salah satu rukun. Jadi kalau sampai begitu. Lepas tu Ibnu Hibban pula kata dia ada satu nuskah hadis maudhu'. Dalam nuskah tu mana kitab lah, dalam kitab tu mengumpulkan hadis maudhu'. Yang mana dia riwayatkannya daripada ayahnya, daripada datuknya. Itulah sanad dia. Jadi ini tak boleh pakai. Haram kita sebarkan hadis-hadis orang seperti ini. Kecuali dengan maksud, kata Ibnu Hibban, menyatakan hairan dan pelik sungguh. Ada boleh sampai begini manusia ni. Begitulah. Dan untuk menyatakan pelik. Ataupun kita cerita tu sambil kita cerita ini hadis maudhu', baru boleh. Kalau kita begitu saja tanpa menjelaskan kedudukannya, itu tak boleh, haram. Sampai begitu sekali. Jadi cerita tadi diriwayatkan oleh perawi macam ni, itu dari sudut sanad. Dilihat dari sudut sanad.
Teruskan Ali Hanifah, teruskan. Yang kedua tu. Kedua, para ulama menyatakan keheranan mereka terhadap orang-orang seperti As-Suyuti dan Ibnu Amrah yang menghukum hadis ini sebagai dhaif sahaja. Padahal di dalam sanadnya ada orang seperti Kasir itu. Matanya pula jelas menunjukkan ia adalah sesuatu yang diada-adakan. Jadi di kalangan ulama ada yang memandang ringan hadis-hadis seperti ini. Dan biasanya, kalau nak tahulah, saya nak cerita rahsia ni. Nak cerita rahsia ni. Cuba ke depan semua nak tengok muka tu sedap sikit nak bercakap. Cuba tengok. Saya tak nampak ramai. Kalau nampak, senang sikit nak bercakap. Beginilah senang saya nak cerita. Tak kira orang biasa tu lagi lah. Orang biasa tu dah kena banyak dah. Kita dah tengok dah. Ni ulama-ulama pun kalau dia ada minat, kecenderungan, simpati, apa pun dengan orang-orang sufi, dia akan terkena. Tu yang mudah cerita. Suyuti, dia orang sufi. Ibnu Arraq ada kecenderungan, dia ke situ juga. Dia ulama. Hebat Suyuti ni. Bukan cala-cala orang. Tapi bila dia ada buah tu, kenalah dia. Dia akan jadi, ada yang berat pun kadang-kadang kita tengok, kenapa jadi bias pula di sini? Dia boleh kata dhaif saja. Cuba kita dah tengok dah. Kalau mengikut ulama ada perawi yang macam tu, ada dia maudhu dah. Tak boleh. Tapi dia ringankan. Sinilah kadang-kadang kita tengok ulama ni, dia begitulah. Semoga Allah SWT mengampunkan kita dan mereka semua. Semuanya ada salah silap, ya. Ada kekurangan dan kelemahan. Begitulah. Tetapi cubalah perhati. Ingat saya cakap tu, cuba perhati. Orang-orang yang terima atau cuba ringankan benda ni, siapa? Apa latar belakang dia? Dia akan bertemu jawapan tadi. Itu yang benda. Akibatnya umat jadi macam-macam dah ni. Sekarang ni kita tengok sampai ke zaman kita ni apa dah? Macam-macam dah. Kalau nak kira dakwa dia tu khadir lah dakwa ni seramah mana dah entah. Tak tahulah rata dunia Islam ni. Yang dakwa bertemu dengan dia macam-macam. Ijazah ni lagilah. Ramainya. Sesat dan menyesatkan, menipu pula. Dan dia kena tipu dan dia menipu pula kepada orang lain. Dia tak sedar tu semua. Dia rasa dia buat sesuatu yang baik. Dia buat sesuatu yang baik. Padahal dah menyeleweng itu sebenarnya. Dan ulama-ulama yang macam ni dia ringankan kedudukan dia, padahal tak mungkin, tak boleh begitu. Kerana perawi-perawi macam ni lagi, ulama-ulama yang sama menghukum hadis itu maudhu. Tapi oleh kerana benda ni dia setuju sedikit, inilah kenalah tu. Baca lagi Ali. Ketiga, Az-Zahabi berkata, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis As-sulhu jaizun bainal muslimin yang diriwayatkan oleh Kasir dan menghukumnya sebagai hadis sahih. Kerananya para ulama hadis menganggap hukum sahih Tirmidzi tidak muktamad, tidak boleh dipegang. Ini benda. Ini yang disebut oleh Imam Zahabi dalam kitabnya Mizan al-I'tidal. Imam Tirmidzi ambil hadis ni daripada riwayat Kasir dan dia kata hadis tu sahih dalam Tirmidzi. Jadi ulama tak senang hati. Berapa ramai ulama kritik Imam Tirmidzi. Dan kerana hukum atau keputusan Imam Tirmidzi yang seperti inilah, mereka katakan tahsin, tashih, Imam Tirmidzi ni tidak muktamad. Kita tak boleh buat pegangan. Jangan tengok dia sajalah maksudnya. Tengok dia saja, kita tu nak pegang, jangan. Kena tengok juga orang lain. Itu maksud tidak muktamad itu. Tidak boleh dipegang. Jangan buat pegangan terus. Sebab apa? Sebab jelas dah perawi ni macam ni keadaannya. Macam mana kita nak kata sahih? Macam mana nak kata sahih? Ini menunjukkan ulama pun kadang-kadang begitulah. Kenapa Allah SWT kita tengok kadang-kadang dia bagi orang yang alim tu jadi tersalah teruk. Kenapa? Apa rahsia di sebalik itu?
Kadang-kadang kita pun lemah juga fikir. Orang biasa pun boleh faham benda tu. Orang dah selesai semua, dia masih lagi duduk takut lama. Kadang-kadang begitu. Kenapa? Supaya kita ingat bahawa ulama ni dia tidak maksud. Barulah kita sedar, tidak maksud. Dia boleh berlaku salah dan silap pada dia. Kadang-kadang kalau Allah SWT nak tutup kan, nampaklah atas darat. Orang Kelantan kata atas darat nampak. Tak betul dia tu. Tak tepat dia. Jadi kita kena pandai-pandai lah. Orang ramai ni, orang awam, orang ramai di masyarakat ni kena pandai-pandai. Janganlah taksub sangat. Janganlah apabila seseorang tu kita terima dia, anggap dia alim segala-galanya. Jangan begitu. Saya tidak kata kepada orang lain, saya sendiri pun begitu. Saya sendiri pun begitu. Tengoklah, timbanglah. Kita semua ni manusia. Bila manusia adalah salah silap. Ada terlebih sana, terlebih sini. Congek sana, congek sini. Jadi tak seimbang. Memang begitu. Allah nak tunjuk kepada kita bahawa ulama ni dia hebat macam mana pun dia ada benda. Jadi kita kena tengoklah orang lain. Walaupun niat dia tu memang tak ada lain, dia niat ikhlas. Tapi dia boleh berlaku begitu. Boleh berlaku tersalah. Supaya dia pun boleh bertaubat juga. Boleh bertaubat. Dan sifat Allah, Allah sebagai At-Tawwab, Al-Ghafur itu sentiasa terbuka. Siapa pun buat salah, dia boleh terima, dia boleh maafkan. Cuba kita tengok di sini Imam Tirmizi. Jangan kita ingat Imam Tirmizi ni dia orang hebat, orang tak kritik. Jangan. Kita yang belajar secara formal ni, kita tengok dalam kitab biasa. Tapi mereka semua tetap hormat pada Imam Tirmizi. Sanjung tinggi dia. Minta Allah SWT ampunkan dia apa-apa kesalahan, kesilapan dia. Semua begitu. Tetapi tetap menerima dia manusia. Dia tidak maksum. Jadi dalam bab hukum dia ni, keputusan dia ni, kata sahih ke, kata hasan ke, ulama tak pakai sangat sebenarnya. Maksud tak pakai sangat, tidak kata muktamad itu tidak bergantung sepenuhnya dengan dia saja. Tak boleh. Kena tengok juga orang lain. Teruskan Ali, teruskan. 4. Nakarah. Perkara ganjil yang bercanggah dengan riwayat-riwayat yang sahih dan prinsip-prinsip syariat yang terdapat di dalam matanya jelas sekali. Betapa tidaknya, siapapun yang ada sedikit sahaja iman di dalam hatinya akan berasa pelik dengan seseorang yang sempat dengan zaman Rasulullah SAW, malah telah berada begitu dekat di belakang baginda, sehingga suaranya berdoa didengar oleh baginda, tetapi tidak mengambil peluang untuk bertemu. Sebaliknya memakai perantara untuk bercakap dengan Rasulullah SAW. Apa yang menghalangnya untuk bercakap dengan baginda secara berdepan? Ini satu perkara. Banyak cerita-cerita dia ni kan. Khadir ni jenis nak bersembunyi, nak melarikan diri. Dia ada benda-benda macam tu. Selalu cerita dia kalau termasuklah ni. Maknanya dia dekat ada. Kalau kita nak kata dia, ni alam ghaib ni, orang lain tak nampak. Ada, cuba tengok ada tadi. Anas pergi nampak, boleh berjumpa tu, boleh bercakap tu. Elok-elok pun bercakap dengan dia. Kenapa dia tak mari depan dengan Nabi? Dan Nabi suka ke orang macam ni? Tak bertemu dengan dia, secara sembunyi-sembunyi, di sebalik tabir ke apa ke. Suka, dia tak suka begitu. Sepatutnya menghadap depan lah baru lebih beradab. Ni apa macam ni di belakang? Dekat tu sebab dengar suara tu. Takkan dia meraung, dia tidak meraung, dia doa biasa saja. Jadi kira-kiranya tak jauh mana. Kenapa tak boleh pergi bertemu dengan Nabi itu? Sehingga tidak ada di dalam mana-mana riwayat. Dia pergi bersalam ke, cakap ke, duduk ke di hadapan Nabi. Lagi kan Jibril tu mari, berupa manusia pergi. Melagakan lutut dia. Mempertemukan lutut. Lutut dia dengan lutut Nabi, duduk dekat sampai begitu. Tanda hormat kepada guru tu. Kenapa di sini tidak ada semua itu? Dan kenapa tidak ada komen langsung daripada Rasulullah terhadap orang yang bersikap begitu dengannya? Kenapa?
perlu tu? Nabi nak cerita kepada dia tu kena hantar Anas. Lepas tu pergi mari Anas. Apa yang menghalang ni? Apa yang menghalang ni? Ini benda sebenarnya nak kata nak sembunyi. Orang Kelantan kata susuk punca. Nak susuk punca lah tu. Kalau dia pergi depan, dia beriman tu berdoa sampai begitu, dia sahabat dah kan. Sekarang siapa bilang dia sebagai sahabat Nabi? Siapa kira? Kalau bertemu dalam mimpi kan tidak jadi sahabat, ataupun orang kata ya qazah ke apa, ikutlah apa pun, tidak zaman Nabi, setelah Nabi wafat, itu tidak sahabat juga. Ni tak ni semasa Nabi hidup ni, dia akan jadi sahabat lah. Dan kalau sahabat, kenapa tak ada nama dia di mana-mana dalam kitab-kitab sahabat yang menceritakan sahabat Rasulullah SAW? Tak ada sebut nama dia. Kenapa? Itu bendanya. Apa sebab dia bersembunyi? Kalaulah orang yang ada iman sedikit pun, ada sayang kepada Rasulullah, dalam keadaan itu dia pergi dekat Rasulullah, dia pergi dengan beradab di hadapan Rasulullah SAW. Tapi tidak begitu. Nampak sekali dia ni tak tahulah nak kata apa. Lepas tu dalam cerita ni nampak, sebab tu kata jangan kita tengok sanad saja. Tengok sanad saja pun dah masalah dah. Tengok pula Rasulullah minta dia istighfar untuk Rasulullah. Apa cerita ni? Baca lagi. Ali, baca lagi. Rasulullah SAW digambarkan sebagai orang yang berharap kepada Khadir supaya beristighfar kepada Allah untuknya. Bukankah Allah telah mengisytiharkan keampunannya untuk Rasulullah SAW di dalam beberapa firman-Nya? Lihat sebagai contoh firman Allah di dalam surah Al-Fath. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Bermaksud, sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu, wahai Muhammad, satu jalan kemenangan yang jelas, nyata. Kemenangan yang dengan sebabnya Allah mengampunkan salah dan silapmu yang telah lalu dan yang terkemudian, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu, serta menambahkanmu hidayah ke jalan yang lurus dalam mengembangkan Islam dan melaksanakan hukum kami. Al-Fath ayat 1-2. Tidak cukupkah lagi peristiharan itu? Atau ada udang di sebalik batu di belakang cerita yang direka dan diada-adakan ini? Udangnya ialah kedudukan Khadir lebih tinggi lagi di sisi Allah daripada Nabi akhir zaman, merupakan penutup sekalian Nabi alaihissalam. Kalau Khadir hanya seorang wali bukan Nabi, maka daripada kisah ini dapat difaham bahawa Nabi Muhammad pun memerlukan wasilah wali dalam memohon sesuatu kepada Allah. Ini bendanya. Di sebalik tu, udang di sebalik batu tu. Dia ada orang-orang sufi ni, dia menganggap wali ni lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi-Nabi. Itu bahaya tu. Antara dalil mereka ni lah. Inilah dalilnya, dia kata dalil. Cuba tengok. Jadi kalau kita ikut angin dia, teruklah kita. Padahalnya ini bukan boleh dibuat pegangan ini. Hadis maudhu'. Jadi Nabi pun nak bergantung, nak minta tolong dengan wali. Tengok. Bertawassul dengan wali. Wali ni hebat sangatlah. Kalau kita kata Nabi pun, mana tinggi Nabi, penutup sekalian Nabi ni, khatamul anbiya'i wal mursalin, dengan Khadir tu. Mana lebih? Kenapa sampai perlu begitu Nabi minta dia istighfar untuk Nabi? Itu satu perkara yang pelik tu. Satunya Nabi ni maksum. Sebab itu dalam terjemahan tadi, setengah-setengah terjemahan tu dia sebut dosa, mengampunkan dosa.
Tetapi terjemahan pimpinan Ar-Rahman, saya setuju dengan terjemahan itu. Sebagaimana tadilah, ada salah silap. Kalau ada ketelanjuran sedikit sebanyak, itu yang Tuhan ampunkan. Apa ya kesalahan macam mana yang sehingga perlu minta melalui Khadir ni? Kalau nak kira lebih patutnya Khadir lah minta dengan Rasulullah. Tapi apa ada benda ni? Sebab ada benda ni nak cerita tu. Nak ceritanya Khadir ni hebat. Hebat. Bukan sahaja Nabi Musa perlu belajar dengan dia, Nabi kita pun kena bertawasul dengan dia. Nak dapat ilmu hakikat dia. Ini bahaya semua ni. Baca lagi, teruskan. 6. Antara yang peliknya ialah bagaimana Khadir dapat bercakap secara berhadapan dengan Anas. Tetapi dengan Rasulullah SAW pula tidak. Kiranya Anas telah melihatlah Khadir itu dengan mata kepalanya. Tetapi tidak pernah pula di dalam mana-mana riwayat yang sahih Anas menceritakan tentang rupa parasnya. Ini pun satu perkara yang kalau kita tengok dari sudut dirayah lah, mana Rasulullah tak tengok dia, tapi Anas tengok dia. Tapi mana ada dalam riwayat mana-mana yang sahih Anas pernah cerita kepada sesiapa. Rahsia ke nak cerita tentang Khadir? Dan Khadir itu besar mana? Sama saja dengan kita ke macam mana? Dia tak pernah pula cerita. Ini menunjukkan benda ni tak wujud, tak pernah berlaku. Kalau dia pernah tengok, yang orang lain tak tengok, mesti dia ceritalah. Begini-begini rupa Khadir. Tapi tak pernah ada di dalam mana-mana riwayat pun Anas menceritakannya. Ini menunjukkan kepalsuan riwayat ini. Teruskan. 7. Mengambil kira riwayat palsu yang menyebutkan Khadir sebagai salah seorang anak Nabi Adam, maka saiz tubuhnya sepatutnya jauh lebih tinggi dan lebih besar daripada orang-orang di zaman Rasulullah SAW. Bukankah itu sesuatu yang menarik perhatian Anas? Tetapi kenapa tidak ada langsung riwayat Anas tentang Kalau kita terima lah, dia ni anak Nabi Adam. Nabi Adam ni berapa puluh hasta? Berapa puluh hasta? 60 hasta. Berdasarkan riwayat tu ada semua begitu. Jadi orang yang hidup di zaman dia pun lebih kurang tu lah juga. Kalau sebesar tu orang, takkanlah tak nampak orang lain ramai-ramai. Anas pun mesti terkejut. Anas ni, usah ke Anas. Kalau kita tengok tapak makam Ibrahim tu, tapak kaki Nabi Ibrahim tu, tak adalah besar sangat. Ni kalau nampak zaman Nabi Adam ni, orang yang besar-besar, tak terkejut ke Anas. Kalau dalam keadaan terkejut gitu, mesti dia cerita dekat orang. Tapi kenapa tak ada cerita langsung? Perkara pelik yang dia tengok tu menjadi satu keistimewaan dia lah juga tu, kalau macam tu. Dan kenapa cepat sangat dia menghilang? Tiba-tiba orang nak ramai-ramai pergi nak tengok, tak ada dah. Kenapa dia lari? Kenapa menyembunyikan diri? Apa salahnya? Kalau bertemu dengan orang ramai, kenapa pergi secara sulit, secara rahsia begitu? Inilah selalu kalau cerita Khadir dia jenis macam tu. 8. Antara perkara yang pelik juga ialah kenapa biasanya kisah-kisah kemunculan Khadir menggambarkan beliau selalu menyembunyikan diri dari pandangan orang ramai. Di dalam kisah ini, beliau bukan menyembunyikan diri daripada orang-orang biasa, malah menyembunyikan diri daripada Rasulullah SAW sendiri. Bila diketahui orang dan mereka hendak melihatnya, tiba-tiba sahaja beliau lari menghilangkan diri. Kenapa begitu? Apa masalahnya? Kalau macam Wahsy tu, kita fahamlah juga. Kenapa dia tidak pergi di hadapan Rasulullah? Sebab Rasulullah minta dia jangan duduk mari depan. Sebab dia bunuh bapa saudara Rasulullah, Hamzah. Rasulullah sentiasa terkenal kalau nampak dia. Tak boleh. Jadi dia duduk jauh lah, dia bersembunyi lah. Tak menampakkan diri dia kepada Rasulullah. Ada sebab. Khadir ni kenapa? Dah sampai dekat begitu sekali. Di belakang. Kenapa di belakang, tidak di depan? Pelik juga tu.
Ini kalau kita perhati cerita Khadir ni jenis macam tu. Kenapa dia melarikan diri daripada orang ramai? Sebenarnya dia nak mengekalkan rahsia tu lah, rahsia. Kalau tidak, kalau semua orang tahu dah tak ada rahsia lagi. Senanglah orang kata ini bukan Khadir, ini Khadir. Tidak. Boleh macam mana-mana pun, macam-macam rupa boleh bertukar. Adakah manusia boleh bertukar-tukar rupa begitu? Manusia macam jenis mana macam ni? Kalau macam tu, jenis jin tu kalau macam tu. Sedangkan orang dah terima dia ni manusia. Kan pelik tu. Contoh baik. Contoh kedua. Ini sanadnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya. Tadi hadis tadi kalau berdasarkan riwayat Kathir, itu riwayat Kathir tadi. Kathir bin Abdullah bin Ammar. Ammar itu. Jadi kalau contoh yang kedua ni daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahdaqa bihi ashabuhu fabakau hawlahu wa ijtama'u fadakhala rajulun ashabul lihyah jasim sabih fatakhatta'a riqabahum fabaka thumma iltafata ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inna fillahi azaan min kulli musibah wa 'iwadan min kulli fa'id وخلفا من كل هالك فإلى الله فأنيبوا وإليه فارغبوا ونظرة إليكم في البلاء فانظروا فإنما المصاب من لم يجبر وانصرف فقال بعضهم لبعض تعرفون الرجل فقال أبو بكر وعلي نعم هذا أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم Al-Khadir alaihi salam. Jadi kalau orang-orang yang tahu bahasa Arab kan kadang-kadang banyaklah, bukan kadang-kadang lah, selalulah kalau hadis-hadis maudhu' ni kan bahasa dia tu lemah. Kalau kita nak tengok dari sudut bahasa Arab penggunaannya, kadang-kadang salah. Jadi tidak peliklah kalau salah pun, sebab itu memang hadis maudhu' pun. Kalau hadis sahih tidak begitu sifatnya. Ini siapa pula nak baca? Orang lain lah pula. Ali Hanifah tadi dah baca dah. Dia baca terjemahan pula dan seterusnya. Komentar yang lain. Siapa nak baca pula? Silakan. Saya baru nak. Siapa ni? Mama Afif. Afif Afif daripada mana? Afif Rusdi? Daripada Aceh. Aceh, Kelantan. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bermaksud Anas bin Malik meriwayatkan, katanya setelah nyawa Rasulullah SAW diambil, mata para sahabat terpaku pada baginda. Mereka menangis di sekeliling baginda. Tiba-tiba masuk seorang lelaki berjanggut perang. Gempar dan cantik wajahnya. Setelah melangkah tengkuk-tengkuk mereka, dia menangis. Kemudian berpaling kepada para sahabat Rasulullah SAW lalu berkata, sesungguhnya pada Allah dan ada penghibur untuk setiap musibah yang menimpa, pengganti untuk setiap yang hilang dan pengganti untuk setiap yang musnah. Kepada Allah hendaklah kamu kembali, kepadanya jua hendaklah kamu berharap. Ada pengajaran untuk kamu pada bala ujian yang menimpa ini. Oleh itu, kamu hendaklah mengambil pengajaran daripadanya. Orang yang ditimpa malapetaka sebenarnya ialah orang yang tidak tertampung kesedihannya. Orang itu pun pergi. Maka sebahagian mereka sahabat bertanya kepada sebahagian lain, kamu kenalkah orang tadi? Jawab Abu Bakar dan Ali, ya, itulah saudara Rasulullah SAW, Al-Khidir AS. Ini rujukannya dalam kitab ni dia tak banyak dalam kitab ni. Tak banyak. Dalam Al-Hakim ni banyak perkara-perkara yang pelik lah. Okey. Teruskan. Afif. Pertama, hadis ini tidak layak dijadikan dalil kerana kedhaifannya. Di dalam isnad ini terdapat seorang perawi sangat dhaif bernama Abbad bin Abdus Samad. Dialah yang meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW, Imam Bukhari
berkata tentangnya dia seorang perawi munkarul hadis. Ibn Hibban mengatakan dia lemah. Satu nuskhah hadis telah meriwayatkannya daripada Anas, kebanyakannya adalah maudhu'. Kata Abu Hatim, Abbad da'if sangat. Kata Ibnu Adi, kebanyakan hadis yang meriwayatkannya adalah berkenaan dengan kelebihan Ali. Dia seorang yang dhaif dan melampau dalam fahaman Syiahnya. Teruskan. Nombor 2, Al-Hakim sendiri selepas mengemukakan riwayat ini berkata hadis ini merupakan syahid bagi hadis yang tersebut sebelumnya. Walaupun Abbad bin Abdus Samad bukan perawi yang menepati syarat kitab ini. Ketiga, sebenarnya hadis Abbad bin Abdus Samad itu tidak layak pun dijadikan sebagai syahid kerana bersangatan lemahnya. Walaupun Az-Zahabi tidak membuat apa-apa komentar terhadap hadis yang dikemukakan oleh Al-Hakim itu, tetapi beliau menukikan kata-kata Bukhari dan lain-lain tokoh rijal mengenai Abbad bin Abdus Samad. Beliau juga menukikan pendapat Abu Hatim tentangnya bahawa ia seorang yang sangat lemah. Abu Hatim mengemukakan beberapa hadisnya lalu berkata tentang salah satu daripadanya, ia menyerupai rekaan tukang-tukang cerita. Tentang yang lain pula beliau berkata yang ini adalah dusta yang nyata. Nombor 4, Imam Ibn Taymiyah juga pernah terkeliru dengan hadis-hadis seperti itu, sehingga beliau berpendapat Khadir masih hidup di zaman Rasulullah SAW. Di dalam fatwa beliau, di peringkat awal, beliau memang berfatwa bahawa Khadir masih hidup di zaman baginda. Tetapi di dalam kebanyakan fatwanya yang kemudian, beliau dengan jelas mengatakan Khadir telah mati. Alasannya ialah kalau Khadir masih hidup di zaman Rasulullah SAW, wajib dia datang di baginda dan membelanya. Kelima, kalau Khadir boleh datang setelah Nabi SAW wafat dalam keadaan penuh misteri seperti tergambar dalam riwayat di atas, kenapa beliau tidak datang ketika baginda masih hidup? Ketika baginda menghadapi bermacam-macam cabaran yang memerlukan pertolongan dan sokongan. Keenam, bagaimana pula Abu Bakar dan Ali mengetahui itu Khadir? Adakah mereka pernah melihatnya semasa Rasulullah SAW masih hidup dan diberitahu oleh baginda bahawa itu Khadir? Bukankah Rasulullah SAW sendiri tidak pernah bersemuka dengan Khadir? Jadi bagaimana baginda akan menunjukkan kepada Abu Bakar dan Ali bahawa itu Khadir? Ketujuh, adakah Anas tidak hadir ketika rumah Rasulullah SAW dan kawasan sekitarnya penuh sesak dengan sanak saudara dan para sahabat yang datang menyaksikan kewafatan Nabi SAW? Berdasarkan riwayat contoh pertama, Anas telah pun melihat Khadir. Kalau begitu, kenapa beliau tidak mengenalinya? 8. Abu Bakar dan Ali pula tidak diketahui pernah menemui Khadir. Lalu bagaimana mereka mengenalinya? Kalau mereka mengenalinya, kenapa ia tidak ditegur dan disapa oleh mereka dengan ucapan-ucapan tertentu? Seperti biasanya apabila orang bertemu setelah sekian lama terpisah. Jadi ni semua ni, poin-poin ni menimbulkan keraguan sebenarnya terhadap cerita ni. Selain daripada kita tengok dari sudut sanad dia yang sangat dhaif, lepas tu banyak pula ni perkara-perkara seperti macam mana Abu Bakar tahu iaitu Khadir. Sedangkan dalam hadis yang pertama tadi tak ada yang tengoknya Anas bukan Abu Bakar. Ali pun tak ada di situ. Dan kita tahu perawi ni Abbad bin Abdus Samad ini Syiah. Syiah dia penyakit dia ni, dia mesti kena lebih Sayyidina Ali. Apa yang orang lain tak tahu, dia tahu. Kan ahli-ahli tarekat kan, dia terima tarekat ni melalui dua saluran utama, Abu Bakar dan Ali. Abu Bakar nak jaga hati orang-orang ahli sunnah. Ali tu nak jaga hati orang-orang Syiah. Kalau tidak kan timbul masalah pula kalau orang kata kenapa tarekat-tarekat ni semua saluran tu sampai kepada Sayyidina Ali saja. Ya kata memanglah Sayyidina Ali ni Pak yang paling murid Nabi, yang paling berbakat, yang paling hebat, layak menerima semua ilmu Nabi SAW. Jadi ada ilmu yang Nabi SAW tak bagi kepada sahabat-sahabat biasa, dia bagi kepada Sayyidina Ali, ilmu tarekat tu lah. Dia kata patutlah Sayyidina Ali.
Marah pula lah orang ahli sunnah, mana boleh ahli saja. Nanti orang kata kita Syiah pula. Dia buatlah cerita Abu Bakar pula ada sanad. Padahal ada semua tu. Ada. Tak ada sanad semua. Daripada Abu Bakar. Kalau tidak, kalau dah ada, apa perlunya ada pula bertemu dengan Nabi pula, terima ijazah daripada Nabi pula, terima tarikat daripada Khadir pula. Dah kalau ada. Sebenarnya dia tidak dapat bertahan kalau terima Abu Bakar. Jadi dia semua ni nak jaga hati pihak ni, nak jaga hati pihak ni semua. Itu cara taqiyah Syiah lah. Permainan Syiah. Hakikatnya kalau kita perhatikan, bila Abu Bakar bertemu dengan Khadir? Dan macam mana dia tahu? Kecuali orang ilmu hakikat dia tahu semua. Tak kira dia. Tak pernah bertemu pun dia tahu. Allah bagi tahu pada dia. Semua tahu. Tapi bagi kita, orang-orang yang belajar hadis ni, dia tak kira. Dia kira manusia biasa. Cara biasalah manusia. Cara biasa manusia nak kenal orang, dia kena bertemu dulu. Barulah kenal. Ada orang perkenalkan kau. Inilah Khadir. Siapa nak perkenalkan agaknya kira-kira? Nabi. Masalahnya Nabi sendiri pun tak bertemu dengan dia. Dia tak pergi ke hadapan. Berapa kali bertemu pun di belakang. Lepas tu kita tengok di sini, dari segi logiknya, Anas tak ada ke di situ? Kalau kita terima riwayat contoh pertama, Anas tengok dia. Anas tak ada ke dalam peristiwa ni? Kenapa tak sebut Anas tengok? Anas pun kata, itulah Khadir. Tiba-tiba nama Abu Bakar dan Ali pula yang keluar. Nama Anas terpendam. Tak ke mana pergi. Kalau ada, sepatutnya Anas perkenalkanlah kepada orang lain. Takkan tak sempat nak perkenal, pergi begitu je, pergi pula dengan cara yang terlalu kasar itu. Tak sesuai dengan Khadir. Melangkah belakang orang, langkah. Pergi orang ramai-ramai langkah belakang. Ini cara biadab tu. Nabi SAW larang dah macam tu. Orang yang pergi Jumaat apa langkah belakang tu tak dapat pahala dia. Dibak dia. Sampai begitu. Nabi SAW larang. Tiba-tiba Khadir ni digambarkan begitu. Kasar cara. Ini benda-benda yang tak masuk akal. Ikutlah sebagai seorang Nabi ke sebagai seorang wali bukan begitu cara dia. Dari segi peribadi dia bukan begitu. Ini semua antara perkara yang menimbulkan keraguan tentang cerita ni. Dia pergi pada masa tu. Kalau dia boleh pergi masa tu, dia panggil daripada mana? Dia duduk di mana ya? Dia duduk di mana? Kadang-kadang jumpa di Pulau Borneo. Kadang-kadang jumpa di South Africa. Kadang-kadang berjumpa di Amerika Selatan. Kalau orang Islam ada ni di Greenland ke mana-mana tu ada yang Hamas macam ni boleh jadi bertemu pula dengan Khadir di sana. Di kutub utara, kutub selatan boleh jadi juga. Jadi di mana dia duduk sebenarnya? Di mana? Itu pun satu perkara pelik juga tu kan. Kalau dia boleh datang ketika Nabi wafat, alangkah lebih baik lagi kalau dia datang semasa Nabi hidup. Dia boleh kan pergi sana sini mudah saja. Kenapa dia tak pergi jumpa Nabi? Kalau kita boleh bertemu, kita nak pergi lah. Tak ada orang yang beriman tak mahu jumpa Nabi. Berapa ramai yang tak berjumpa dengan Nabi? Sahabat Mukhadram dipanggil, sahabat Mukhadramin. Yang hidup semasa dengan Nabi tak sempat bertemu dengan, semuanya menyesal. Semuanya kesal. Kenapa aku tidak bersusah payah sikit pergi bertemu dengan Nabi? Dia beriman dah, tapi tak bertemu, tidak ditakdirkan bertemu dengan Nabi SAW. Maka tidak terbilanglah dia sebagai sahabat. Tapi kalau nak kira masa tu dia dah sempat dengan Nabi. Mereka semua menyatakan duka cita. Bila pernah kita dengar cerita ni, Khadir ni cerita kepada siapa dia kesal sebab dia tak boleh berjumpa dengan Nabi. Dia tak sempat berjumpa dengan Nabi. Bila pernah? Dan kenapa dia nak kata begitu? Dia tak ada alasan nak kata begitu. Dia boleh pergi ke mana-mana. Dia boleh bertemu dengan orang biasa, kaki judi pun boleh bertemu. Boleh bertemu. Macam mana dengan Nabi tak boleh? Itu pun satu perkara yang menimbulkan kemuskilan. Dan kalau betul lah begitu, kalau betul lah dia tu ada, dia tak pergi bertemu dengan Nabi SAW malam dia. Bukan begitu cara.
Baik, kalau kita kata dia boleh, kalau kita tengok pada cerita dalam hadis Bukhari, cerita dia zaman Nabi Musa dulu, orang nampak dia. Kenapa sekarang ni dia boleh menggaibkan diri dia? Dia pakai ilmu pelimunan ke macam mana? Dulu tak ada ke ilmu tu? Semasa nak naik kapal tu kan, nak tumpang, orang kenal dia. Sebab tu orang bagi Nabi Musa dengan dia naik percuma atas kapal. Sebab orang kenal dia. Dia tidak meraih pula masa tu. Tidak, semua orang nampak dia dan orang kenal dia. Macam mana sekarang ni tak boleh kenal pula? Sejak bila ni berlaku gitu? Itu semua timbul tanda tanya. Inilah kekarutan cerita Khadir ini. Contoh ketiga, di bawah babun fi sifatid dajjal wa tahrimil madinah alaih wa qatlihil mu'min wa ihya'ihi. Bab sifat Dajjal dan Madinah diharamkan kepadanya, dia tak boleh pergi ke Madinah, dan dia membunuh orang mukmin, ada seorang mukmin di akhir zaman tu, dan dia menghidupkan semula orang tu. Itu babnya. Imam Muslim dengan sanadnya mengemukakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kata beliau, ni haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman hadithan tawilan 'anid dajjal fakana fima haddatsana qala ya'ti وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر فيقولون لا قال فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن قال فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه قال فتو habis itu قال أبو إسحاق يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. Ini dia bukan sebahagian daripada hadis dan bukan kata-kata Imam Muslim dah, kata-kata muridnya. Cuba tengok. Pernah pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita panjang tentang Dajjal. Antara yang diceritakan oleh baginda tentangnya ialah kata baginda, ia yang Dajjal akan datang. Ia tidak dapat masuk ke lorong-lorong Madinah, maksud jalan-jalan Madinah, sehingga ke sebahagian kawasan tanah ia akan datang sehingga ke sebahagian kawasan tanah tidak subur dekat Madinah. Maka keluarlah kepadanya pada hari itu seorang lelaki yang merupakan sebaik-baik manusia atau antara manusia terbaik. Lalu lelaki itu berkata kepadanya, aku bersaksi bahawa sesungguhnya engkau adalah Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Dajjal, bagaimana kalau aku bunuh orang ini, kemudian aku hidupkannya? Adakah kamu masih ragu tentang dakwaanku, yakni sebagai Tuhan? Jawab orang-orang yang ada di situ, tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibunuhnya lelaki itu. Kemudian dihidupkannya. Setelah dihidupkan semula, lelaki itu terus berkata, demi Allah, keyakinanku, yakni tentang kebohonganmu, tidak pernah sekuat sekarang. Nabi SAW terus bercerita, kata baginda, Dajjal hendak membunuhnya sekali lagi, tetapi tidak mampu. Ini kata sahabat lah ni. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kata lepas tu Dajjal nak bunuh pula dia. Tak boleh. Lepas tu kata Abu Ishaq, ini anak murid Imam Muslim, dikatakan lelaki itu ialah Khadir alaihissalam, lelaki yang tersebut di dalam hadis tadi yang dibunuh oleh Dajjal itu, kemudian dihidupkan semula tu, itu Khadir. Jadi ini pun tak banyak di dalam kitab ada ni saja yang sebenarnya asasnya di dalam Sahih Muslim, di dalam Sahih Muslim saja ada. Dia termasuk dalam apa nama ni
tafarrudat Muslim. Termasuk dalam tafarrudat Muslim. Tapi nak kata Muslim betul pun tidak. Ini bukan Muslim, anak murid dia. Anak murid dia. Kemudian Hafiz Ibn Hajar ini hanya ambil daripada Muslim ni lah juga. Daripada Muslim ni. Baik, sekarang ni kita nak minta sesiapa baca lah pula. Siapa nak baca pula? Silakan. Silakan, siapa nak baca? Komentar ni bagi hadis yang ketiga ni, dalil yang ketiga. Silakan. Saya baca mana? Siapa ni? Syahizat. Apa ya? Siapa? Syahizat. Oh, Syahizat. Baca Syahizat ya. Syahizat daripada mana? Shah Alam. Sila baca. Baca. Daripada paparan riwayat Muslim yang dikemukakan sebagai contoh ketiga di atas, jelas bahawa qala Abu Ishaq yuqalu inna hadzal rajula wal Khadir alaihi salam, bermaksud kata Abu Ishaq, dikatakan lelaki iaitu yang tersebut dalam hadis itu ialah Al-Khadir alaihi salam itu tidak lebih daripada tambahan berupa komentar Abu Ishaq Ibrahim bin Sufyan, iaitu murid Muslim. Setelah selesai hadis itu dikemukakan oleh Muslim. Itu ceritanya. Itu bukan sebahagian hadis. Tapi orang-orang yang terima bahawa Khadir ni masih hidup lagi kan. Ini salah satu dalilnya. Kononnya dalam Muslim. Dalam Muslim pun itu bukan hadis tu. Itu kena tahu dulu. Jelas tu. Qala Abu Ishaq. Dia sebut. Abu Ishaq tu siapa? Yang meriwayatkan Sahih Muslim tu daripada Muslim lah. Dia tambah. Dia sebut di situ. Bukan Imam Muslim kata dah. Hadis tu lagi jauh lagi, memang bukan hadis pun. Bukan Imam Muslim pun kata. Yang kata begitu anak murid dia. Lepas tu teruskan. Kedua, jelas sekali penetapan lelaki yang tersebut di dalam hadis itu sebagai Khadir bukan tersebut di dalam hadis Nabi SAW. Bukan juga ia kata-kata Muslim. Ketiga, apa yang disebut oleh murid Muslim, Abu Ishaq bukan hujah dalam agama. Beliau pun hanya mengemukakannya dengan sirah tamrid sahaja. Ia mengisyaratkan kepada kedhaifan apa yang dikemukakannya itu. Dia sebut, kena tahu cara baca kitab ni bila sebut secara sirah tamrid. Itu mengisyaratkan kepada kedhaifnya. Cuba tengok. Yuqalu ni orang panggil sirah tamrid. Abu Ishaq kata, yuqalu, dikatakan. Dikatakan tu kalau bahasa kita, perkataan yang lain, kononnya. Kononnya di situ ada seorang tua dulu hidup, duduk di situ. Kononnya. Kononnya tu tak tahulah punca mari di mana cerita tu. Cerita, cakap-cakap orang. Itu maksud yuqalu tu. Yang orang panggil sirah tamrid. Sirah tamrid ini diguna untuk menyatakan cerita itu dhaif, tidak kuat. Tidak kuat. Itu kaedahnya. Ia mengisyaratkan kepada kedhaifan apa yang dikemukakannya itu. Teruskan. Keempat, ketiga-tiga contoh yang dikemukakan di atas merupakan riwayat terbaik yang dijadikan pegangan oleh orang-orang yang percaya Khadir masih hidup hingga ke hari ini. Hadis pertama dan kedua memang maudhu'. Hadis ketiga sahih. Ia adalah riwayat Muslim di dalam sahihnya. Tetapi tambahan di hujung hadis itu bukan hadis. Ia hanya apa yang dinukilkan oleh murid Muslim yang merupakan perawi kitab Sahih Muslim dengan sirah tamrid yang mengisyaratkan kepada kedhaifannya sahaja. Kelima, jumhur muhaddisin tidak dapat menerima hadis-hadis seperti di atas sebagai dalil bagi hidupnya Khadir hingga ke hari ini, bahkan hingga ke akhir zaman. Mereka sebaliknya percaya bahawa Khadir telah pun meninggal dunia. Mereka berpegang dengan dalil-dalil yang kuat dan terang berupa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Antaranya hadis Bukhari berikut. Haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus an Zuhri qala Salim akhbarani Abdullah qala salla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan salat al-isya'i wa hiya allati yad'u an-nas al-atama thumma insarafa fa aqbala 'alaina يدعو الناس الأتمة ثم انصرف فأقبل علينا فقال أرأيتم ليلتكم هذه
fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala zahril ardi ahad. Bermaksud Abdan, yakni Abdullah bin Uthman Al-Marwazi meriwayatkan kepada kami, katanya Abdullah bin Al-Mubarak meriwayatkan kepada kami, katanya Yunus bin Yazid Al-Aili meriwayatkan kepada kami, Al-Aili meriwayatkan kepada kami daripada Az-Zuhri, yakni Muhammad bin Musim bin Shihab, kata Salim bin Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar meriwayatkan kepada saya, katanya Rasulullah SAW mengimami kami bersembahyang isyak pada suatu malam. Itulah sembahyang yang orang ramai panggil atamah. Setelah selesai bersembahyang, baginda SAW menghadapi kami lalu berkata, ingat baik-baik malam ini, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang hidup di atas muka bumi pada malam ini akan terus hidup selepas 100 tahun, iaitu bermula dari malam ini. Orang-orang yang mempercayai Khadir masih hidup hingga sekarang mentakwil hadis ini dengan beberapa takwilan. Antaranya, pertama, apa yang tersebut di dalam hadis ini ialah orang yang hidup di atas muka bumi pada malam itu. Boleh jadi pada malam itu Khadir tidak berada di atas muka bumi, tetapi beliau berada di atas laut atau di dalam laut. Kedua, hadis ini adalah umum maksus. Ia tidak seharusnya dipakai seumumnya. Malah ada juga yang berada di atas muka bumi pada malam itu terkecuali, seperti malaikat, iblis, syaitan, jin, Khadir dan lain-lain. Boleh jadi juga man yang umum di dalam hadis itu dikhususkan dengan manusia sahaja. Ketiga, muka bumi yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW itu bukanlah seluruh muka bumi, tetapi bumi di mana baginda SAW berada dan kawasan-kawasan sekitarnya sahaja, iaitu Hijaz, Tihamah dan Najd. Penggunaan perkataan al-ard di sini sama seperti penggunaan perkataan al-ard di dalam firman Allah, au yunfau minal ard, bermaksud atau mereka dibuang negeri, surah Al-Ma'idah ayat 33, dan di dalam firman-Nya qala ij'alni 'alal khazainil ard, bermaksud Yusuf berkata, jadikanlah daku pengurus perbendaraan hasil bumi, yakni Mesir, surah Yusuf ayat 55. Boleh jadi Khadir pada malam berkenaan berada di kawasan bumi yang lain. Keempat, adanya ramai sangat alim, ulama dan orang-orang soleh yang mendakwa telah bertemu dengan Khadir dari zaman dahulu hingga ke hari ini. Kalau beliau telah meninggal dunia, bagaimana beliau ditemui di serata dunia oleh sekian ramai alim ulama dan orang-orang soleh itu? Jelas sekali lemahnya takwilan-takwilan yang dikemukakan itu. Ia sama sekali tidak layak dijadikan hujah dalam agama yang dapat menolak hadis sahih di atas. Tidak perlu juga rasanya penulis menghabiskan masa untuk menjawabnya, kecuali takwilan nombor 2 dan nombor 3. Boleh diterima kalau yang dikecualikan daripada umum orang yang berada di atas muka bumi pada malam berkenaan ialah malaikat, iblis, syaitan atau jin. Tetapi kenapa Khadir termasuk dalam kalangan yang terkecuali? Bukankah beliau juga manusia? Mana pula dalil yang mengecualikan beliau daripada umum orang yang disebut oleh Rasulullah SAW di dalam hadis di atas? Tidak ada. Kalau diandaikan Khadir pada malam itu berada di kawasan bumi yang lain, tidak mungkinkah juga ada lagi manusia di atas muka bumi yang lain itu selain beliau? Sekurang-kurangnya sebahagian atau beberapa orang daripada mereka juga mungkin ada yang terkecuali daripada sabda Nabi SAW itu. Kenapa ia khusus dengan Khadir sahaja? Berapa panjang pula umur mereka? Adakah sampai lebih 3,000 tahun seperti Khadir? Mana dalil yang kukuh yang boleh dijadikan pegangan untuk terkecualinya mereka? Kalau begitu, tidak ada lagi kelebihan dan mukjizat di dalam sabda Nabi SAW tersebut. Apalagi kalau dilihat kepada hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim. Ia jelas tidak mengecualikan mana-mana manusia yang bernyawa di muka bumi pada malam itu. Lihat hadis Jabir yang dimaksudkan itu. Haddatsani Yahya bin Habib wa Muhammad bin Abdul A'la kilahuma anil Mu'tamari qala bin Habib haddatsana Mu'tamir
قال حدثنا مؤتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك قبل موته بشهر أو نحو ذلك ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. Bermaksud Jabir bin Abdullah meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda SAW baginda bersabda begini kira-kira sebulan sebelum kewafatan baginda. Tidak ada seorang pun manusia yang bernyawa iaitu hidup hari ini akan terus hidup selepas 100 tahun yang akan datang. Nah, tidak ada dalam hadis ini qaid di atas muka bumi sehingga boleh ditakwilkan dengan muka bumi tertentu. Sementara sebahagian muka bumi yang lain pula terkecuali. Tidak ada juga di dalamnya isyarat kepada terkecualinya manusia tertentu daripada ramadan baginda sallallahu alaihi wasallam itu. Nakirah nafsun di dalam nafi ma dan min az-zaidah sebelumnya bahkan menguatkan lagi erti umum setiap orang yang bernyawa, termasuk juga Khadir, jika diandaikan beliau masih hidup lagi pada ketika itu. Keenam, apa yang boleh disebut sebagai dalil dan hujah agama di pihak orang-orang yang berpendapat Khadir masih hidup hingga sekarang, sebenarnya satu pun tidak ada. Yang terbaik daripadanya pun begitu teruk. Bayangkanlah bagaimana yang lain-lain lagi. Ketujuh, golongan ulama yang percaya Khadir telah mati pun berpegang dengan beberapa dalil lain selain hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim yang dikemukakan tadi. Sandaran mereka dalam perkara ini ialah Al-Quran, Al-Hadis, hasil kajian ulama dan ulama muhaqqiqin, ijma' dan logik serta dirayah. Antara dalil Al-Quran yang menjadi pegangan mereka ialah pertama, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Bermaksud, dan kami tidak menjadikan seseorang manusia sebelummu dapat hidup kekal, yakni di dunia ini. Maka kalau engkau meninggal dunia, wahai Muhammad, adakah mereka akan hidup selama-lamanya? Surah Al-Anbiya ayat 34. Ayat ini menunjukkan tidak ada seorang pun manusia dapat hidup kekal di dunia atau berumur terlalu panjang seperti dikaitkan dengan Khadir. Kalau ada, tentulah ia menjadi suatu keajaiban dalam kejadian Allah. Dan tentu sekali ia ada tersebut sama ada di dalam Al-Quran atau Al-Hadis sebagai salah satu tanda kebesaran Allah. Kedua, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Bermaksud, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia dari nabi-nabi. Saya tak dengar Afif. Semula Maulana. Bermaksud, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia dari nabi-nabi dengan firman-Nya, sesungguhnya apa jua kitab dan hikmah yang aku berikan kepadamu, kemudian datang pula kepadamu seorang rasul yang mengesahkan apa yang ada padamu, hendaklah kamu beriman sungguh-sungguh kepadanya dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh menolongnya. Allah berfirman lagi, yakni bertanya kepada mereka, sudahkah kamu mengakui dan sudahkah kamu menerima akan ikatan janjiku secara yang demikian itu? Mereka menjawab, kami berikrar, yakni mengakui dan menerimanya. Allah berfirman lagi, jika demikian maka saksikanlah kamu wahai para nabi dan aku juga menjadi saksi bersama-sama kamu. Surah Ali Imran ayat 81. Kebanyakan ulama berpendapat Khadir adalah seorang nabi. Kalau begitu, beliau juga terikat dengan perjanjian setia yang tersebut di dalam ayat di atas. Perjanjian bahawa bila mana datang seorang rasul bernama Muhammad, mereka akan beriman kepadanya dan menolongnya. Jika Khadir masih hidup di zaman Rasulullah SAW dalam keadaan beliau
bebas pergi ke mana-mana tempat yang dikehendakinya sesuai dengan kepercayaan orang-orang yang menganggap beliau masih hidup. Beliau sepatutnya pergi menolong baginda sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya dalam peperangan yang dilancarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak tersebut di dalam mana-mana ayat Al-Quran dan hadis bahawa Khadir pernah ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mana-mana peperangan yang pernah dilancarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Akal yang sejahtera tidak dapat menerima seorang nabi yang telah membuat perjanjian setia dengan Allah akan memungkiri janjinya. Ke-8, para ulama muhaqqiqin seperti Imam Bukhari, Ibrahim Al-Harbi, Abu Ja'far Ibnu Al-Munadi, Abu Ya'la bin Al-Farra, Abu Tahir Al-Abbadi, Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, Ibnu Al-Jauzi, Ibnu Taymiyah, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Al-Kathir, Hafiz Ibnu Hajar dan lain-lain adalah antara tokoh yang berpendapat Khadir telah pun mati. Walaupun ada tokoh-tokoh hadis yang berpendapat Khadir masih hidup hingga sekarang, namun kebanyakan mereka berpendapat beliau telah mati. Yang ke-9, antara tokoh hadis yang menerima Khadir masih hidup ialah Ibnu Salah dan muridnya An-Nawawi. Ibnu Salah malah telah berkata, wa hayyun inda jumhur ulama was-salihin wal 'amatu ma'ahum fi dzalika wa inna ma syazza bi inkarihi ba'dul muhaddisin. Bermaksud beliau yakni Khadir masih hidup menurut jumhur ulama, orang ramai bersama mereka dalam perkara ini. Hanya ada segelintir muhaddisin sahaja yang telah terkeluar daripada kumpulan. An-Nawawi pula di dalam Syarah Muslim dan Tahzibul Asma' wal Lughat berkata, jumhurul ulama ala annahu hayyun mawjudun baina azhurina wa dhalika muttafaqun alaihi inda sufiyyah wa ahlus salah wal ma'rifah wa hikayatuhum fi ru'yatihi wal ijtima'i bihi wal akhdhu anhu wa su'aluhu wa jawabuhu wa wujuduhu fil mawadi'il syarifati wa mawatinil khairi aktsaru min an yuhsar wa ashhuru man an yastura wa ashhar min an yustara min an yustara. Bermaksud menurut jumhur ulama beliau yakni Khadir masih hidup dan ada di kalangan kita. Ini adalah suatu perkara yang disepakati di kalangan orang-orang sufi, orang-orang soleh dan ahli makrifat. Cerita-cerita mereka tentang pernah melihatnya duduk bersama-samanya, belajar sesuatu daripadanya dan bersoal jawab dengannya. Beliau berada di tempat suci dan tempat-tempat berkebajikan tidak terhingga banyaknya dan begitu masyhur diketahui semua orang. Hairan, jumhur ulama mana yang dimaksudkan oleh Ibnu Salah dan An-Nawawi itu? Yang ke-10, pengarang Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Daud, Maulana Syamsul Haq Al-Azim Abadi membantah kata-kata Ibnu Salah dan An-Nawawi itu dengan katanya, ma qalahu An-Nawawi min anna hayat al-Khadir qaulul jumhur laysa bisahihin wa qad radda alaihi al-Hafiz Ibn Hajar fil Isabah. Bermaksud apa yang dikatakan oleh An-Nawawi bahawa jumhur ulama berpendapat Khadir masih hidup itu tidak sahih. Hafiz Ibn Hajar telah menolaknya di dalam Al-Isabah. Abu Hayyan di dalam tafsirnya berkata sebaliknya, wal jumhuru ala annahu mat. Bermaksud jumhur ulama berpendapat beliau yakni Khadir telah mati. Tafsir Al-Bahrul Muhit jilid 3 muka 84. Apakah tokoh-tokoh ulama hadis ramai yang tersebut di atas sekurang-kurangnya boleh dikatakan golongan yang syaz? Hanya ada segelintir muhaddisin sahaja yang telah terkeluar daripada kumpulan. Mereka pula berpegang dengan dalil-dalil yang kukuh berupa Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Yang ke-11, menurut hukum adat, seorang yang hidup di zaman Nabi Musa iaitu kira-kira 2000 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak mungkin hidup sampai ke hari ini. Apalagi kalau dikatakan ia tidak dimakan usia, bebas ke mana-mana dan terlindung pula dari pandangan manusia.
Untuk mempercayai kewujudan orang seperti itu, semestinya kita umat Islam memerlukan dalil yang kukuh. Yang ke-12, Imam Bukhari pernah ditanya tentang Khadir, adakah dia masih hidup? Jawab beliau, bagaimana dia akan hidup? Nabi SAW telah bersabda, Ara'aitakum laylatakum hadhihi fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala zahril ardi ahadun. Bermaksud, ingat baik-baik malam ini. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang hidup di atas muka bumi pada malam ini akan terus hidup selepas 100 tahun, yakni bermula dari malam ini. Hadis inilah yang menjadi pegangan Bukhari dalam membuat keputusan tentang Khadir telah mati. Banyak lagi ni nampaknya. Baca lagi. Boleh lagi. Ke-13, Abul Khattab bin Dihyah berkata, wa jami'u ma warada fi hayatihi la yasihu minhu syai'un bittifaqi ahli naqal. Bermaksud, para ulama hadis sekata berhubung dengan semua hadis tentang Khadir masih hidup bahawa tidak ada satu pun daripadanya yang sahih. Ke-14, teori Khadir masih hidup juga ternyata tiada nilainya apabila ditimbang dengan neraca logik dan dirayah. Dari sudut logik dan dirayah, teori itu tertolak dengan 14 alasan berikut. Pertama, di antara golongan yang panjang pula kita berhenti setakat ni dulu ya. Sebab kita ada masa sedikit lagi, mungkin boleh soal jawab atau perbincangan ni, sebab ni panjang pula ni. Sama ada baca sendiri atau kita sambung nanti. Nampaknya kita berhenti setakat tu dulu ya. Afif. Ya, baik Maulana. Setakat sini ya. Sini. 14 ni. Kita berhenti setakat tu ya. Lepas tu InsyaAllah daripada sekarang buka untuk persoalan dan perbincangan yang kita dah belajar dah tadi. 2, walaupun ini tak sempat kita habiskan sikit lagi, tetapi gambaran yang umum perbincangan tentang 3 hadis yang dikemukakan itu telah pun selesai. Ini perbincangan tambahan lah yang lebih detail lagi. Maulana, saya ada soalan. Ya. Kisah Nabi Khidir ni seolah-olah sinonim dengan masyarakat Melayu sehingga ada dalam karya klasik seperti Sulalatul Salatin yang ditulis oleh Tun Sri Lanang. Sehingga dalam Sulalatul Salatin ni dia macam lebih detail, macam dia kata Nabi Khidir menjadi imam yang mengahwinkan anak Raja Kedai dengan Raja Iskandar atas syariat Nabi Ibrahim. Jadi soalan saya, di mana puncanya kisah ini boleh tersebar dan adakah Nabi Khidir ni memang berada di bawah syariat Nabi Ibrahim? Saya tak jelas tadi apa yang ada dalam buku tadi. Sekali lagi cuba baca apa? Kisah Nabi Khidir ni seolah sinonim dengan sejarah Melayu, macam dalam kitab Sulalatul Salatin yang ditulis oleh Tun Sri Lanang. Sehingga kan dalam kitab tu ada tulis Nabi Khidir ni mengahwinkan Raja Iskandar Zulkarnain dengan anak Raja Kindah Hindi atas syariat Nabi Ibrahim. Jadi di mana puncanya kisah ni tersebar dan adakah Nabi Khidir ni memang berada di bawah syariat Nabi Ibrahim? Ya, dia banyaklah cerita-cerita ni tentang Khadir ni kan. Sebab tadilah macam dia setiap masa ada. Macam kepercayaan orang Syiah terhadap Sayyidina Ali ni. Dia zaman Adam ada, zaman Nuh ada juga, zaman Nabi Ibrahim ada juga, zaman Nabi Musa ada juga. Selepas Nabi kita zaman kemudian pun ada, tiba-tiba muncul dia. Lebih kurang begitu. Bahkan Khadir ni lebih hebat lagi. Kalau nak kira dari segi kemunculan dia tu dalam masyarakat ini, zaman berzaman, lebih banyak lagi cerita dia. Tapi semua je tidak ada asas. Macam buku-buku tadi, itu bukan buku rujukan agama yang muktabar. Jadi kita tak boleh pakai semua tu. Tak boleh pakai. Dan kalau kita nak kira syariat Nabi Ibrahim itu bukan syariat Nabi Ibrahim. Zaman Zulkarnain itu bila? Zaman Zulkarnain. Zaman Nabi Ibrahim dulu lagi. Selepas itu dah ada syariat Musa, ada syariat macam-macam lagi. Jadi tak mungkin dikaitkan dengan
syariat Nabi Ibrahim. Di situ pun dah banyak tak kena. Memanglah begitulah, kalau dah kita pakai sesuatu yang salah ni kan akan adalah salah. Tak kena situ, tak kena sini, gitulah jadi. Yang sebenarnya tidak ada satu pun yang boleh dipertanggungjawabkan. Satu pun tidak ada. Banyak tu jangan kira lah. Macam-macam lah ceritanya. Jadi semua itu tak benar. Ini masyarakat kita ni dah biasa. Dah orang kata kebas dah fikiran ni. Dengan apa, cita-cita khurafat seperti ini. Padahal ini tidak lebih daripada khurafat sebenarnya. Tidak ada asas. Kemudian tadi saya sebut dah, supaya kita berlaku adil, ada ulama yang terima. Kalau ulama sufi itu memanglah betul lah, saya terima lah. Memang dia terima semua. Tapi kalau ada ulama-ulama hadis yang cenderung ke situ, macam Imam Nawawi, Ibnu Salah, yang dia sebut tu semua tu bukan dalil tu. Kadang-kadang itulah sebabnya kita kalau kita perhatikan ulama tu, kadang-kadang satu peringkat dia jadikan cerita kan tu, cerita ni semacam dalil agama. Padahal itu semua bukan dalil. Apa dalil agama? Apa dalil agama? Sinilah kelemahan kita sebagai manusia ni. Bila dia cenderung kepada sesuatu tu, kadang-kadang selemah-lemah alasan pun dibuat sebagai alasan. Itu bukan hujah dalam agama, bukan dalil. Dalil ni macam kita sebut, sepihak yang kata dia mati, Quran boleh bawa, hadis sahih boleh bawa, ijma' boleh bawa, logik boleh bawa, semua boleh. Yang sebelah tu kan ada. Selain daripada cerita orang tu, cerita. Jadi kita percaya kepada dia, nak kata macam mana. Kita tak berani nak mendustakan dia. Dia cakap. Padahal kemungkinan banyak lagi tu. Banyak lagi. Tak boleh kau sesiapa mendakwa yang bukan Khadir. Kalau dia dakwa dia Khadir, jadi terbakar ke dia? Jadi hangus ke dia, jadi macam mana? Kalau syaitan ke menyamar kata begitu. Dan orang-orang yang berjumpa tu pula yang tak masuk akal, cerita tu rupa dia tak sama. Yang ni kata tua sangat jumpa, yang ni kata muda sangat, di zaman yang sama. Jadi kita nak pakai yang mana? Nak pakai yang dia dimakan usia boleh jadi tua. Kalau tua sangat lah sekarang ni. Kalau dia boleh tua di zaman Nabi Ibrahim misalnya, zaman sekarang ni tak tahulah tua macam mana. Kenapa ada yang bertemu muda pula tu? Dia ni apa, manusia ke apa? Kalau manusia, dia sama, serupa. Kalau tak dia boleh bertukar-tukar rupa ni, bukan manusia. Tadi dah kita terima dia manusia, nak terima dia sebagai apa dulu? Situ. Dia banyak perkara lah. Banyak perkara. Sebenarnya tak boleh. Ini termasuk dalam kekarutan dalam agama ni. Sebab tu perlu dibersihkan benda-benda seperti ini. Dan kalau kita belajar cara hadis, ulama hadis selesai masalah. Tak ada timbul apa masalah. Kita selamat daripada macam-macam penipuan, tipu daya dunia. Selamat. Selesai. Imam Bukhari. Itu kita boleh baca lagi. Kita tak sempat baca lagi tu. Ada banyak lagi tu hujah tu. Imam Bukhari sendiri termasuk yang berpendapat kata tak ada, meninggal. Dia pernah wujud zaman, kalau kita tengok dalam Bukhari, dalam hadis yang sahih, ada di zaman Nabi Musa. Itu yang betul. Tak ada pula cerita di situ dia anak Nabi Adam ke, di zaman Nabi Ibrahim dia sudah ada dah ke, tak ada semua. Seperti orang biasa, orang lain lah. Kalau wujud di zaman tu lah. Jadi zaman apa nama ni, Nabi Nuh, Allah SWT sebut itu akan datang, akan ada. Tuhan sebut tu. Padahal tak sampai 1000 tahun pun, 950 tahun Nabi Nuh. Allah SWT dah sebut dah, ni bukan 950 tahun ni, beribu-ribu tahun, patut lagi disebut. Sekurang-kurangnya sekali dalam Quran. Ini tanda kebesaran Allah. Kenapa tak ada sebut? Tapi Nabi Nuh tak sampai 1000 tahun pun sebut. Nak ceritanya umur panjang ni susah juga. Nak cari. Jadi benda-benda macam ni tak boleh buat pegangan, bahaya tu. Apa ni, dia macam kita sediakan ruang untuk umat ini terpedaya, tertipu dengan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, perosak. Tak ada jaminan semua tu kalau mari dakwa kata saya Khadir, tak ada jaminan. Nanti kalau ada yang lemah-lemah semangat,
Orang Kelantan kata saya pun tak tahu nak guna bahasa surat ni apa. Orang angin tohor. Kalau ada angin tohor tu lagi bahaya. Mari Khadir kata kita kahwin lah. Mari jumpa dengan orang perempuan. Mari kita pergi kahwin. Bahaya lah tu. Apa nak jadi? Padahal itu penipuan. Tipu daya semua. Ada jaminan. Bahkan itu bahaya tu. Nanti yang kita tak sempat baca habis. Kalau baca habis, insya-Allah baca sendirilah. Sementara tu kita akan bertemu lagi akan datang. Tengoklah. Di situ saya sebut ini permainan apa ni. Okay, Assalamualaikum Maulana. Assalamualaikum. Saya Farid ni daripada Selangor. Ya. Saya nak tanya, kalau ikut hadis Rasulullah tadi dia kata 100 tahun selepas tu tak ada Dajjal ni, dia manusia ke apa? Sebab ada hadis kata Dajjal tu pernah jumpa sahabat. Tu macam mana Ustaz? Itu tak betul, itu salah anggap saja, salah faham saja. Sebenarnya itu Ibnu Sayyad yang sebut dalam hadis tu, dan Ibnu Sayyad ni dia masuk Islam dan mati pun atas agama Islam. Mayat dia, jenazah dia disembahyangkan oleh sahabat. Tidak, itu salah anggap saja. Yang sebetulnya Dajjal itu manusia, dan dia tidak ada lagi, dan dia akan lahir daripada keturunan Yahudi. Itu je yang jelas. Jadi bukan dia telah wujud di zaman Nabi, itu tak betul, salah tu. Itu kekeliruan sahabat, kerana Nabi duduk sebut tu seseorang Dajjal tu dekat dan sangat bahaya, jadi sehingga mereka itu ketakutan, sehingga nampak ada sedikit kesamaan itu terus. Dia berasa ini ke? Setengah-setengah tu sampai percaya betul dah. Sebab pada ketika itu Nabi SAW tidak diberikan maklumat yang sepenuhnya tentang Dajjal. Dia hanya bagi gambaran-gambaran begitu, sehingga sahabat-sahabat jadi ada terkeliru. Sebenarnya nak menimbulkan rasa gerun dan takut tu di dalam jiwa sahabat terhadap apa yang dinamakan Dajjal tu. Maka berlakulah seperti itu di zaman Nabi SAW. Tapi seperti saya sebut tadi, jelas Ibnu Sayyad itu bukan Dajjal, walaupun dia tu daripada keturunan Yahudi juga asalnya. Dan dia Islam, masuk Islam. Ada di dalam hadis Abu Daud dan lain-lain ada sebut. Dia Islam, mati Islam. Dan kalau Dajjal tak mati lagi, mana cerita, banyak lagi cerita. Jadi ini akan datang. Tak timbul soal selepas 100 tahun itu, hadis itu tak ada kena-mengena pun dengan dia, sebab dia lahir kemudian. Jadi hadis itu hanya kena untuk sahabat-sahabat terutama. Jadi kalau kita perhati sahabat, memang selepas daripada itu 100 tahun tak ada, mati. Atas dasar hadis itulah ulama-ulama menolak orang-orang yang mendakwa, dia kata dia sahabat selepas itu dia masih hidup lagi beratus tahun selepas itu. Seperti Ratan Al-Hindi apa semua tu, ulama tolak, tak betul. Itu sebagai macam apa dia, kita kata had lah, macam had, garisan pemisah antara generasi tu. Mana habis dah generasi tu. Sebagai isyarat daripada Rasulullah juga habis generasi sahabat. Itulah maksudnya. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.